Assalamualaikum, nama saya Muaz. Bertemu lagi kita dalam video ni dalam tajuk kenapa pemimpin zalim boleh diangkat. So, ini adalah satu benda yang sangat interesting sebab saya rasa macam telah berlaku je banyak salah faham tentang apa sebenarnya yang berlaku. Maksudnya si pezalim tu apa sebenarnya yang menaikkan dia duduk di duduk depan atas. So kalau kita melihat pada rentetan peristiwa, lepas tu kita akan dengar pasal mula-mula zaman kegemilangan Islam, lepas tu zaman-zaman sahabat, lepas tu zaman-zaman ulama pada tabi'i, lepas tu Islam akan jatuh dan Islam akan naik balik ketika zaman Imam Mahdi. So apa benda yang difahami oleh kisah tu? Orang mengatakan bahawa kita ni seorang manusia memang tak dapat nak lari daripada untuk memiliki seorang pemimpin. Kalau kita tak ada khalifah, sebab tu kita jatuh. Sebab tu kita ada zaman kejatuhan Islam. Tapi tidaklah saya menentang kata-kata tu, dan tidaklah saya mempertikaikan tentang pendapat-pendapat ustaz-ustaz yang ada sekarang ni. Cuma bagi saya ada sebab kenapa Islam tu boleh jatuh. Dan saya punya teori apa tau, saya punya pemahaman Islam tu adalah benda yang paling utama. Dan tidak ada benda yang boleh mengalahkan Islam. Komunis tak boleh kalahkan Islam, kapitalis tak boleh kalahkan Islam, dan segala apa bentuk sistem tak boleh kalahkan Islam, sistem barat tak boleh kalahkan Islam. Islam tu hanya boleh dikalahkan oleh orang Islam sendiri. So bila Islam tu dia kena backstep, dia jatuh, sebab tu naik dia kapitalis. So kita tidaklah mengatakan bahawa kapitalis ni sebenarnya sesuatu yang hebat, tak, dia tak hebat pun. Cuma Islam je lemah. Tapi saya nak come out dengan suggestion. Adanya satu kisah menyatakan bahawa di akhir zaman ini banyak pemimpin-pemimpin zalim yang akan diangkat. Okey, ini soalan dia. Kita akan timbulkan balik kita akan timbulkan balik isu ni sebab ramai orang beranggapan bahawa inilah dugaan yang mereka harus hadapi. So, naiknya pemimpin-pemimpin zalim ni adalah disifatkan sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin menguji para pengikut dia, pada hamba-hamba dia, supaya dia dapat melihat antara hamba-hamba dia siapa yang boleh bertakwa. Tapi bila kita kaji dalam tentang macam mana pemimpin zalim ni boleh diangkat, dia sebenarnya macam ni. First, mula-mula kita secara tak langsung sebenarnya kita mudah termakan dengan tipu daya. Lepas tu apa benda kita buat, sedikit demi sedikit kita menghalalkan kezaliman, kita menghalalkan penginayaan, kita menghalalkan penindasan. Kita bagi satu contoh yang baik di satu tempat kerja. Untuk saya datang minta kerja dekat restoran ni, kalau saya ada sijil SPM, kerja saya ialah lap meja dan hantar makanan. Lap meja, hantar makanan. Lepas tu customer dah makan, saya basuh pinggan tu. So, kalau saya datang dengan diploma, saya boleh jadi manager. So, saya mengarah orang untuk buat ni, untuk hari ni, mengarah dia orang nak kemas. Kita tak payah buat kerja apa pun, kita hanya menyuruh orang sahaja. So, kita buat schedule dan sebagainya. Lepas tu, kalau saya ada degree, saya boleh jadi restoran manager. Restoran manager tu saya yang kawal makanan yang keluar masuk dan sebagainya. So, sebenarnya bila kita kata sebegitu, maksudnya kita bersetuju, kita menghalalkan suatu benda yang bersifat pilih kasih. Kita menghalalkan kezaliman kepada orang yang ada hak untuk memiliki jawatan tu. Maksudnya dia SPM, tapi dia pandai sangat manage. Memang dia orang yang bijak dan cepat belajar. So, dia layak untuk memiliki jawatan sebagai seorang manager. Tapi tempat tu juga tak boleh. Kalau you tak ada diploma, kalau you tak korbankan duit you tak nak pergi belajar 2-3 tahun, kita tak akan bagi jawatan ni. Dan itu antara isu-isu yang berlaku. Kita menidakkan orang lain punya ability. Contohnya macam orang tu hebat macam mana pun, dia tak boleh nak jadi restoran manager sebab dia tak ada degree. Sebab apa? Sebab dia tak ada duit nak belajar. So, orang-orang yang ada diploma, bila datang, bila dia dapat tawaran sebagai manager, dah tentu dia menegakkan hak dia. Ini layak untuk aku layak untuk jadi manager, so kau pilih aku jadi manager. Dan orang yang SPM pula, dia tidaklah mempersoalkan kenapa dia jadi manager, tapi dia menerima seadanya. Dan walaupun dia tahu dirinya tu telah dizalimi, walaupun dia pandai, dia berkata bahawa tak apalah, biarlah orang buat kita. Janji kita tak buat ke orang, jadi kita tak jadi macam dia. Jadi apa yang benda yang penting ialah kita kejar akhirat. Dan dia membiarkanlah diri dia tu terinaya. Dia menghalalkan penginayaan, kemudaratan pada diri dia. So, sebab itu pemimpin zalim ni boleh naik. Sebab kita punya mentaliti,
terpaut dengan benda-benda yang ada had limit, yang mana kita percaya pada sesuatu benda yang salah. Dan bila otak kita memahami tindakan kita tu, dia akan synchronise-kan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau dekat kawasan rumah kita suka tidak mahu mengemas, dekat tempat kerja pun akan jadi kotor, dekat tempat kita makan pun kita akan suka lepak dekat tempat makan yang kotor. So itu adalah budaya, itu adalah sifat yang kita tanam pada diri kita. Dan di mana bila sampai suatu tahap, bila kita suka dengan kemudaratan, suka dengan kejahilan, suka dengan kezaliman, penindasan dan penganiayaan, kita suka dengan benda tu, secara tak langsung kita akan pilih pemimpin yang betul-betul zalim, yang betul-betul menganiaya orang, yang betul-betul berkeras kepada orang-orang sekeliling dia. So kita lah penyebabnya kenapa naiknya pemimpin zalim. Dan salah faham yang berlaku ialah bila kita kata, oh naiknya pemimpin zalim Allah takdir Allah, naiknya pemimpin zalim ialah apa benda yang Allah nakkan. Okey, dengar betul kata-kata tu. Naik pemimpin yang zalim ialah apa benda yang Allah nak. Betul ke? Betul ke Allah nakkan kezaliman itu berlaku? Betul ke Allah nak kemudaratan untuk benda itu berlaku? Habis tu, kenapa Ustaz setiap kali dia sembang ceramah, bila akhir dia kata yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada saya. Betul ke? Yang buruk datang daripada manusia, yang baik datang dari Allah. Betul. Habis tu macam mana Allah pula yang nak kezaliman tu untuk ada? Dah tentu bukan Allah yang nak kezaliman tu untuk berlaku. Allah bagi kita free will. Allah bagi kita kuasa untuk memilih. Lepas tu kita yang memilihkan pemimpin yang zalim tu. Dan Allah mengizinkan sesuatu untuk berlaku. Dan itu maksud dia. Bila naiknya zaman kegelapan tu, zaman pemimpin yang zalim tu, bukannya Allah nak naikkan semua pemimpin zalim yang ada. Tak. Kita yang naikkan pemimpin zalim tu. Dan kitalah sebab mereka berkuasa sampai sekarang. Dan Allah hanya mengizinkan sahaja. Dan sebab atas dasar free will yang kita buat. Kalau kita buat salah, kita mesti dapat balasan yang salah. Kalau kita buat betul, kita mesti mendapat balasan yang betul. So telah berlakunya fitnah yang besar terhadap Allah SWT, kerana mengatakan bahawa Allah lah yang menaikkan orang-orang jahat. Maksudnya dah kalau kita kata itu, awak dah menuduh bahawa Allah melakukan satu kezaliman. Sebab itu bukannya apa benda yang Allah nak pada makhluk-makhluk dia. Allah nak kita berfikir, Allah nak kita bersusah payah dalam berusaha. Tapi Allah tidak pernah membuli hamba dia. Buli itu maksudnya kau usahalah banyak mana pun, kau garanti tidak dijamin tidak akan dapat. Maksudnya saya berusahalah, saya ni SPM, saya berusahalah buat saya tunjuk kerajanan, saya takkan pernah jadi manager, saya takkan pernah jadi restoran manager. So inilah sebenarnya kisah kenapa pemimpin-pemimpin zalim yang boleh naik. Tapi tidak pula masyarakat ataupun ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar mujizat menerangkan bahawa kita lah penyebab kepada berlakunya semua benda ni. Maybe saya tak pernah tengok semua video yang ada dekat dunia ni, yang padahal dia orang cakap benda yang sama macam saya cakap. Saya punya isu ni sebenarnya apa benda yang saya nak tunjuk sangat-sangat. Sekurang-kurangnya tolonglah berusaha sedaya mungkin untuk menunjukkan sebenarnya masyarakat kita yang salah. Jangan lagi kita salahkan takdir, janganlah lagi kita salahkan ketentuan, janganlah kita mengatakan bahawa terimalah kemudaratan ni sebab benda ni akan naikkan derajat kita di akhirat. Tapi suruhkanlah diorang banyak lawanlah kezaliman, lawanlah penganiayaan. Jumpa orang-orang yang dibuli, selamatkan orang yang dibuli, hentikan penganiayaan, banyakkan memberi bantuan kepada nasib golongan yang tidak mampu macam kita. Yang besar menolong yang kecil. So conclusion dia begitulah. So janganlah kita pernah memfitnah kerajaan Allah. Allah tak pernah nak menaikkan orang-orang yang zalim, tapi kitalah orangnya yang menaikkan orang-orang yang zalim tu. Segala yang baik hanya pada Allah, dan segala yang buruk kita yang buat sendiri. Jadi stop. Jangan terima diri awak macam ni. Jangan termakan dengan kata macam bersyukurlah dengan apa benda yang ada. Selagi khalifah tak naik, please tolong berjuang. Selagi khalifah tak naik. Dan selagi khalifah tak naik, susahkan diri, payahkan diri, sibukkan diri dengan memberi ilmu, memberi ceramah, memberi idea. So kita akan ada satu slot baru, iaitu idea apa benda yang kita boleh bagi kepada masyarakat, di mana idea-idea di luar kotak, di mana kita cuba merangsang minda-minda orang. Walaupun idea itu adalah mustahil atau tidak akan berlaku selama 10, 20 ataupun 100 tahun lagi,
biarlah kita banyakkan berbicara tentang idea. Janganlah banyak sangat kita cakap pasal kemudaratan, janganlah kita banyak cakap pasal benda-benda yang buruk-buruk. Tapi tolong, kalau awak hanya bercakap pasal pemimpin yang zalim tu, cuba awak beritahu kezaliman jenisnya macam mana dia orang buat. Dan itu akan jadi salah satu video lain yang saya akan buat, iaitu orang-orang zalim ni macam mana dia boleh eksploitasi orang-orang baik sehingga orang yang baik ni percaya dengan cara hidup yang dia tentukan, iaitu bukan cara yang Allah inginkan lah. So macam mana kitaran tu boleh berlaku? Maksudnya sampai orang jahat ni dia boleh create sampai satu company yang sangat besar dan bernilai bilion-bilion dolar. Apa benda yang berlaku? Apa benda yang teknik-teknik yang digunakan? Salah satu contohnya macam ni lah. So dia bos, apa dia buat ialah dia ada satu tempat mall dan dia ada satu tempat parking. Dan tempat parking ni ialah untuk parking pekerja-pekerja dia. Parking yang ada sepatutnya dia kena buat ialah 100 parking, sebab cukup untuk pekerja dia sebanyak 100 orang. Tapi apa yang bos ni buat, sebab dia nakkan keuntungan, dia besarkan kedai sehingga parking tu terpaksa dikecilkan sebanyak 80 parking. So 80 parking untuk 100 orang pekerja, maksudnya akan ada 20 orang yang tak dapat nak parking, yang terpaksa duduk di luar. So apa benda jadi ialah bila pekerja-pekerja datang, apa benda yang diorang berbuat ialah diorang berebut parking yang tinggal. Kalau tak datang awal, nanti kamu akan lewat, kamu akan parking kat luar dan kamu kena berjalan jauh untuk pergi tempat kerja. So apa yang bos tu ajar ialah first come first serve. Customer jangan layan, first come first serve. Siapa datang dulu dia dapat dulu. So dia tak mengajar kru dia pada customer, dia mengajar kru dia untuk kehidupan kru tu. So bila kru tu dah sebati dengan pemikiran tu, benda tu akan menjadikan sebagai cara hidup yang sepatutnya dia harus miliki. So cara dia melayan customer sama seperti cara dia melayan mak bapak dia, saudara sesama kawan-kawan dia. Percayalah, kalau boyfriend kamu, kalau kekasih kamu baik dengan kamu, sepatutnya dia baik dengan si pelayan, si waiters. Dia takkan berlaku baik pada diri kamu sahaja, dia takkan boleh kasih kalau dia benar-benar baik. So disebabkan kru tu telah faham dengan mentaliti yang sebegitu, dia mengatakan bahawa first come first serve, dan itu apa benda yang dia perjuangkan. Dan bila dia dengar benda-benda lain yang selain daripada itu, kepala dia akan start dapat migraine. Kepala ni, otak ni, hidup dia ialah untuk mensinkroniskan tentang perbuatan dia. So kalau dia fikir macam tu, dia akan buat benda-benda sama pada benda-benda lain juga. So disebabkan kepala dia mula sakit dengan orang komplain tentang parking yang tak cukup, dia menentang dan dia menggunakan teori yang sama, first come first serve. I datang dulu, I parking dululah. Dan tidakkah kerja menepati masa tu adalah satu benda yang penting. So bila kita tengok kat sini ada 20 orang yang tak dapat parking kerja, tempat dia terpaksa pergi keluar. 20 orang tu akan buat komplain, dia akan jadi minoriti. 80 orang tu dia akan kata, mana ada isu, kami parking macam biasa aja. Itu pun kalau 20 orang tu komplain. Kalau dalam 20 orang ni ada yang kata, tak apalah, sihat juga, sebab pagi-pagi rasa macam sengal-sengal. So bila pagi-pagi kita bangun, kita pergi jalan ke tempat kerja, seolah-olah macam kita jogging lah, macam benda tu ada baiknya pada diri kita. So masalah orang kadang-kadang pelik, dia punya pelik, kita sampai tak faham, sangat-sangat tak faham macam mana dia boleh fikir macam tu. Nak tak nak, ialah tanggungjawab bos untuk jaga kru-kru dia. Dia tak boleh, kalau kru dia ada 100 orang, parking lot dia kena ada 100 orang. So inilah sedikit-sedikit apa benda yang dia orang buat. Sebenarnya banyak-banyak benda yang dia buat ni, banyak-banyak benda tersirat sebab orang susah faham. Itu apa benda yang bos buat pada diri kita. Tapi macam mana pula kita buat pada sesama insan? Dan sebenarnya kalau nak ikutkan teori, saya ada satu teori ni mengatakan bahawa kita sentuh sikit saja, kita akan bercakap pada video lain nanti. Kita sentuh sikit saja. Kita lah orang yang menyembunyikan golongan-golongan fasik ke dalam kalangan umat Islam ni. Maksudnya golongan-golongan fasik ni macam mana dia boleh bertahan? Sebab dia ikut apa benda yang kita cakap. Kita berterus terang. Okey, kalau you nak jaya, hidup you mesti susah. Tiada kejayaan yang kita boleh dapat melainkan dengan kesusahan. So benda tu dah salah bermacam sebab kejayaan bilik Allah SWT. Kita hanya berusaha sahaja. So mungkin dia munafik ni, dia tak tahu apa benda nak buat dengan diri dia. Dia tak ada kejayaan dalam diri. Dia ni loser.
So sebab tu dia bersikap munafik. Munafik perangai dia memang macam tu. So bila dia berkawan dengan orang-orang yang beriman, dia beriman ni, dia kata dia nak berusaha, dan dia katalah minta tolong derma, minta tolong diri saya untuk dipermudahkan untuk menimba ilmu, ada siapa-siapa nak bagi dana ke. So munafik ni datang, orang fasik ni datang, dia katakan, "Hey, apa pula? Kau Muslim ke? Kalau kau Muslim, kau kena susah. Kau jangan minta duit dengan orang. Allah tak suka meminta-minta. Kau jangan buat perangai kau macam ni." So apa salahnya kita sesama saudara membantu antara satu sama lain? Dan golongan-golongan fasik ni lah yang menyusahkan keadaan, yang mana dia menentang orang-orang yang beriman ni. Dia menentang orang, dan dia tak boleh tengok orang lebih lagi daripada dia. Yang menyebabkan orang-orang fasik ni dilindungi ialah disebabkan orang-orang kononnya baik macam kita ni, yang bagi nasihat, mengatakan bahawa kesusahan itu adalah satu benda yang wajib. Kalau tak susah tak boleh menang, kalau susah tak akan dapat kejayaan. So orang fasik ni, dia menggunakan kata-kata kita untuk melindungi dia, untuk menunjukkan diri dia bahawa diri itu adalah yang paling betul, dan dia gunakan benda tu untuk menentang orang-orang beriman yang baru nak naik. Sebab tu sekarang ni ramai-ramai orang baik-baik ni terinaya telah, kerana diri mereka telah dipergunakan oleh orang fasik ni. Sebab orang fasik tidak mencapai kejayaan, apa benda dia nak ialah dia nak orang lain pun tidak mencapai kejayaan macam dia juga. Sebab otak dia telah cuba nak synchronize kan. Kalau dia tak berjaya, takkan ada orang berjaya. Dan kita lah orangnya yang melindungi orang-orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. So secara teorinya begitulah. Nanti kita akan dalami lagi benda ni, dan kita akan cuba kaji macam mana seorang pemimpin Zahir ini boleh diangkat, dan kenapa sampai sekarang masih lagi mereka tidak ditentang. Disebabkan tersembunyinya orang-orang fasik di kalangan orang Muslim, dan disebabkan mentaliti orang orang atasan yang memberi, yang menyebabkan kita porak-poranda sehingga kita mengejar benda apa benda yang kita nak. So harap kamu pun ada pendapat yang sama ataupun pendapat beza. Saya nak dengar. Bagikan ruangan komen di bawah, ataupun balas balik video ni menyatakan bahawa apa benda yang betul, apa benda yang tak betul, atau kamu nak menambah segala apa-apa informasi, silakan. Kalau nak bertemu dengan saya, InsyaAllah kita boleh adakan satu perbicaraan yang sihat. Saya mengharapkan itu sebab saya pun teringin nak jadi kawan-kawan baru juga, dan especially orang yang berfikiran sama macam saya. Wallahualam. Apa pun, sentiasalah menjaga diri, sentiasalah bersangka baik, dan teruskan perjuangan ini. InsyaAllah kejayaan akan jadi milik kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. So baik-baik. Assalamualaikum.